Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dan dikasihi Tuan Imam, pegawai dan sekalian dan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada hadis-hadis tentang fadail, sebagaimana kita sebutkan tuan-tuan sekalian, kitab yang kita akan ambil manfaat ataupun istifadah daripada dia adalah kitab Riyadhus Shalihin. Namun demikian, kita tidaklah membacanya daripada awal. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada lebih kurang 1896 hadis. Dan kitab ini merupakan karya yang sangat masyhur ataupun tulisan yang sangat masyhur oleh seorang ulama yang terkenal yang dikenali dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nama sebenar beliau Yahya bin Sharaf. An-Nawawi diambil daripada tempat kelahiran dia, iaitu An-Nawat, dalam satu kampung ataupun daerah di dahulu disebut dengan Syam. Dan Syam ini masuk dalamnya Palestin. Hari ini sudah pun terpisah. Syam lain, Palestin lain, Jordan lain. Itu dahulu Syria dalam daerah Syam hari ini. Itulah dulu Syam satu kawasan, satu negara. Hari ini merangkumi Syria, Jordan, yang merangkumi Palestin dan juga sebahagian Mesir kalau tak silapnya Sinai. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ini kampung di An-Nawat, daripada itu disebut An-Nawawi. Kalau orang Mekah, Makkatun disebut Makki. Kalau Madinah, Madani. Itu nasab dia panggil. Kalau orang Malaysia dia panggil Malizi. Itu dia panggil ya nasab. An-Nawat, Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini banyak karya dia, banyak tulisan-tulisannya yang barakah. Yang barakah ni maknanya walaupun dia dah meninggal lama, tahun bila dia meninggal tu musliman 676 Hijrah. Sekarang 1444 Hijrah. Hampir lebih kurang 800 tahun yang lalu. 800 tahun, 800 tahun yang lalu dia meninggal. Tapi sampai kali ini tulisan-tulisannya dibaca. Di antaranya tuan-tuan bersekalian, sebelum ni kita pernah baca hadis 40. Itu Imam Nawawi juga. Imam himpunan hadis 40 Imam Nawawi. Kemudian Al-Azkar, apabila orang nak mengaji tentang zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara rujukan yang masyhurnya adalah Al-Azkar, juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan bagaimana kita semua tahu bahwasanya kitab hadis, ada dua kitab hadis rujukan Ahlussunnah wal Jamaah yang diakui kesahihan dalam kedua-dua kitab ini, iaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Bagi Sahih Muslim, syarah yang dirujukannya adalah syarah Imam Nawawi, Syarhun Nawawi ala Muslim, ataupun disebut Al-Minhaj. Dan dia adalah tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, di mana pendapat dia itu menjadi qaul yang mu'tamad, terutama sekali kitab Minhaj, Minhaj Al-Qasidin, kitab Minhaj Imam Nawawi. Dan begitu juga Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini kita tengok dari segi tajuk
Dia merangkumi mula-mula sekali kitab ini dibuka dengan babul ikhlas wa ihqarun niyah, diikuti dengan babul taubah, diikuti dengan bab contoh berselia babul sabar, as-sabr. Dalam nak beramal ini kena ikhlas. Kalau tidak, amalan kita itu banyak tapi ibarat debu-debu, tidak ada nilai insya-Allah taala kerana tidak ikhlas. Kemudian mesti bermula dengan taubah, penyucian jiwa. Kemudian setelah itu sabar, kena ada ketahanan. Sebagaimana kita biasa mengaji tentang waslian, sabar ini bukan saja sabar dalam menghadapi musibah. Sabar ada 3 cabang. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam berdepan dengan musibah. Jadi apabila kita nak beramal pun kena ada kesabaran. Kalau tidak, kita tak istiqamah. Saat buat, saat tak buat. Sembahyang berjamaah, kita ikut mood lah. Waktu rajin main, waktu tak rajin tak main. Baca Quran pun dia jadi macam tu juga. Saat baca, saat tak baca. Waktu rajin baca, waktu tak rajin baca. Kemudian ada tak rajin sudah pada juga, mana tak baca-baca. Jadi tak ada ketahanan. Jadi sabar itu, sabar mana kita paksa tahan diri untuk kita membolehkan kita istiqamah. Kemudian as-sidqu, benar, muraqabah, itu di awal-awal dia bawa. Kemudian diikuti di tambah sekalian banyak lagi lah bab-bab dalam kitab ini yang boleh, kalau kita kata dalam bahasa kita ni, kitab ini dia merupakan kitab tazkiyah, penyucian jiwa. Dalam bahasa lain mungkin disebut dengan tasawuf, kitab tasawuf. Dan ada juga dalam bab ini yang berkait dengan al-muharramat atau al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, yang menjadi dosa, pun ada juga dia bawa di sini. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita selalu diperingatkan oleh khatib dalam khutbah Jumaat, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, iaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana takwa. Jadi bukan saja kita beramal soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, sedekah dan baca Quran, tapi juga hendak jaga mata, jaga telinga kita, jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga hati kita jangan berhasad dan sebagainya. Itu semua al-manhiyat, perkara yang dilarang oleh syariat. Maka juga dimasukkan dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Riyadhun jamak pada raudun, raudatun, iaitu taman. Raudatun satu taman, Riyadhun banyak taman. As-salihin orang-orang salih, orang salih. Di dunia ni tuan-tuan sekalian, taman orang saleh ilmu. Dunia ni taman orang saleh adalah ilmu dan juga majlis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan kepada kita, apabila kamu berjalan dan kamu melintasi taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah. Singgahlah dan ambillah bekalan kamu di situ. Farta'un. Farta'un kalau asal maknanya, orang dulu dia jumpa padang rumput, dia pasti akan singgah untuk pastikan atau membolehkan binatang tunggangan dia makan. Dia makan, sebab perjalanan ke depan nanti tak tahu lagi macam mana. Jadi begitulah Nabi SAW pesan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjalan dan tersempak melintasi taman-taman syurga, farta'u, maka singgah, jangan lintas saja, singgah. Lalu para sahabat tanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan taman-taman syurga itu? Lalu Nabi SAW berkata, hilaqul zikr, iaitu halaqah-halaqah zikir. Ini halaqah-halaqah zikir. Jadi zikir dalam Quran, dalam sunnah, dia bukan lafaz zikir itu. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan ingat balik
ayat-ayat Quran, hadis. Sembahyang pun zikir. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut kepada dalam satu ayat, Allah Ta'ala sebut pada Musa AS, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah olehmu akan salat untuk zikir kepadaku, li dzikri, untuk mengingatiku. Dan begitu juga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala sebut Quran ni az-zikr, kamilah yang menurunkan zikir, iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaga dan juga melihara Al-Quran. Jadi majlis zikir ni majlis sembahyang berjamaah, majlis tadarus Quran, majlis apa lagi tuan-tuan sekalian, majlis ilmu. Kalau dalam kitab Al-Azkar, dalam di awal kitab itu, bila Imam Nawawi rahimahullah dia huraikan sebelum dia cerita bab zikir-zikir ni, dia cerita dulu kepada kita zikir itu apa dia, majlis zikir itu apa. Maka di antaranya dia bawakan pandangan Al-Imam Atha. Imam Atha kata majlis zikir majlis halal, majlisul halal wal haram. Di antara majlis zikir ni ialah majlis mempelajari yang halal dan juga yang haram. Mana fiqah lah, mana tuan-tuan mengaji dalam fiqah untuk mengetahui muamalat halal haram sebelum tuan-tuan nak pergi bank, nak berurusan, nak buat pinjaman dan sebagainya. Tuan-tuan mengaji dulu pinjaman mana yang boleh, pinjaman mana yang tak boleh. Itu juga majlis zikir. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam apa ni Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia pernah sebut kepada dalam satu ungkapannya, dia kata perumpamaan zikir dengan hati manusia ini, bila kita sebut hati ini tuan-tuan sekalian, kita ingat balik dalam surah Syu'ara, Allah Ta'ala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak memberi guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itu pentingnya hati. Jadi kita nak menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka Syekhul Islam Imam Taimiyah rahimahullah, dia sebut, dia kata hati, zikir dengan hati ini seumpama ikan dengan air. Zikir dengan hati ini seumpama, teman hati dengan zikir ini seumpama ikan dengan air. Ikan selama dia berada dalam air, dia akan hidup. Tapi bila dikeluarkan daripada air, kerana kehidupan dia memang dalam air, dan bila dikeluarkan dalam air, dia pasti akan mati. Maka itu juga kehidupan hati ini. Kalau nak dia hidup, nak dia sihat, bersih, dia mesti berada dalam zikrullah. Bila hati ini tidak berada dalam zikrullah, dia akan mati. Hati itu akan mati. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, persoalan zikir ini, amalan, dan zikir bukan saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya, itu lafaz, alfaz zikr. Tapi zikir ini ialah kita jaga ibadat. Jadi macam dalam nak mengatur ibadat-ibadat ini tuan-tuan sekalian, kita perlu belajar daripada Rasulullah. Jangan kita beribadat lalu kita saja merasakan ibadat, kita beribadat kepada Allah, tapi rupa-rupanya ibadat kita itu tidak selari dengan panduan yang telah disebut oleh Nabi SAW. Dan masa dan kerajinan kita ni terhad. Masa kita pun terhad, kerajinan kita pun terhad. Orang dulu, kerajinan mereka itu, mereka buat semua ibadat, daripada salat fardu sehingga salat-salat sunat, rawatib, sembahyang witir, sembahyang malam dan sebagainya. Maka buat semua, baca Quran. Tapi kita pada ini, kerajinan kita dah tak sama macam mereka. Maka sebab itu bila kita nak buat satu amalan itu, kita kena tengok yang mana yang utama, yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya. Dalam masa 10 minit pagi sebagai contohnya, kita ada 10 minit pagi. Kerana tuan-tuan sekalian mungkin masih ada anak kecil nak hantar sekolah. Dan masa 10 minit pagi itu setelah sembahyang subuh, kemudian tuan-tuan
berzikir sebuah sikit, ada masa 10 minit, 15 minit, nak buat apa tu? Nak istighfar kah? Nak selawat kah? Nak apa ni, tasbih kah? Nak baca Quran kah? Itu sebab 10 minit saja, tak boleh buat semua. Maka sebab itulah pentingnya kita mengetahui ilmu tentang fadail. Jadi malam ini kita nak baca ni Kitabul Fadail, kitab tentang fadilat-fadilat. Dalam kitab dia ini, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mulakan dengan bab fadlu qiraatul Quran. Dia mula dengan Quran dulu. Wallahu alam apa sebabnya. Ada ulama mula dengan salat dulu, ada ulama mula dengan Quran dulu. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah dia mula dengan bab fadli qiraatil Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Umamah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qala, dia menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat kepada teman-teman dia, teman-teman Al-Quran. Jadi yang pertama Nabi sebut jelas tentang Rasulullah, Nabi suruh kita baca Quran. Dalam syarah kita ini, syarah yang kita baca ni tentang Rasulullah oleh seorang ulama dari Syria juga, dalam kitabnya Rawdatul Muttaqin Syarhu Riyadhus Salihin, Syekh Abdul Qadir Al-Fan Hasuna Dimashqi. Dimashqi itu Damsyik lah, Dimashq. Ya, wallahu a'lam, saya masih hidup lagi. Masih ada lagi ulama ini. Dia dalam syarah dia kata, maksud Nabi SAW, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ay igtanimu qira'atahu, makna ni'matilah, ambil faedah lah daripada baca Quran, wadawimu ala tilawati, dan senantiasalah membacanya. Mana rasailah kelazatan baca Quran. Mana baca Quran tu bukan baca sambil-sambil begitu, tapi igtanim khamsan qabla khamsin. Menggunakan masa dia, manfaatkan masa yang ada ini, atur jadual. Maknanya sebab Al-Quran ini dia merupakan kitabullah, mesti diberi keutamaan dalam hidup kita ini. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, bila kita bangun pagi dan kita suka baca, ada orang hobi dia baca surat Abad. Jadi tuan-tuan sekalian, surat khabar itu tulisan manusia, entah betul entah tidak. Biasanya manusia ini dia ada kecenderungan dia ada dipanggil latar belakang. Jadi sebab itu sebelum baca surat Abad, baca majalah, baca Facebook ke Quran dulu. Iqra'ul Quran, mana kena sentiasa baca Quran. Ada jadual dalam kehidupan kita ni, harian baca Quran. Dan kalau boleh khatam, baca untuk kita menghatamkan Al-Quran. Dan kita pernah baca dah sebelum ini tuan-tuan sekalian, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ahabul a'mal ila Allah al-halul murtahil. Di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang mengembara lalu dia menyambung kembali pengembaraan dia. Sebaik dia tiba, dia sambung semula pengembaraan dia. Apabila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna ya Rasulullah? Orang yang mengembara apabila tiba, dia sambung semula pengembaraan dia. Lalu Nabi SAW menghuraikan, iaitu orang yang baca Quran daripada awal sehingga khatam, kemudian dia sambung semula daripada awal. Jadi sebab itu para ulama bagi petua dekat kita, bila kita baca Quran daripada awal, daripada surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Baqarah,
diikuti dengan surah Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Bila sampai An-Nas, mana kita selesai khatam Quran, berdoa. Sebab di antara amalan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila dia tiba kepada nak khatam Quran, dia akan himpunkan keluarga dia dan mereka sama-sama berdoa. Kan di antara waktu yang mustajab doa adalah ketika kita menyudahi amalan. Sebab itu kita disuruh berdoa di hujung salat, selepas salat. Dan Nabi Ibrahim AS dengan Ismail berdoa selepas selesai bina balik Kaabah. Ini di antara doa ketika nak buka puasa tidak ditolak. Ketika nak buka puasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga. Jadi selepas doa, kalau tuan-tuan tak boleh nak himpun keluarga pun, doa seorang-seorang pun. Habis baca surah An-Nas, berdoa dulu. Jangan tamat di situ. Baca semula Al-Fatihah sebagai tanda nak sambung kembali pengembaraan baru. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian kehidupan kita. Baca Quran sampai An-Nas sambung balik. Sampai An-Nas sambung balik. Begitulah. Ulang-ulang sampai kita mati. Sampai kita mati. Jadi maknanya kita akan khatam Quran bukan sekali lah, mungkin 2 kali, 3 kali. Kalau tuan-tuan sekalian betul-betul bersungguh-sungguh, boleh tuan khatam Quran sebulan sekali. Dan atur jadual ikut kalender Islam, jangan ikut Januari, Februari, kerana dia ada 31. Kita ni 29 ataupun 30 dalam kalender Islam. Senang tuan-tuan nak atur. Jadi setiap hari itu 1 juzuk. 1 juzuk ni tuan-tuan sekalian tak lama pun. Dia lebih kurang 40 minit sehingga 1 jam. Tuan-tuan boleh cari masa 1 hari, 1 jam, tuan-tuan boleh dapat 1 juzuk. Setiap bulan tuan-tuan akan khatam Quran. 1 tahun 12 kali khatam Quran. Biasa orang hafazul Quran seminggu sekali. 1 hari 4 juzuk. Itu Sayyidina Osman 4 juzuk. 4 juzuk. Itu ramai sahabat-sahabat ni 4 juzuk. Tapi kebanyakan sahabat-sahabat sebulan sekali. Dan ada yang 3 hari. Ada 3 hari sekali khatam Quran. Mana 1 hari 10 juzuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Taala sekalian, apa makna Nabi sebut Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat. Pemberi syafaat li ashabihi, kepada sahabat-sahabat dia. Kata ulama, yang pertama sekali syafaat Quran ini, yang pertama sekali tuan-tuan sekalian, hadhihi syafa'atu ala kaunil qari sahib dunubin katsiratin fi takhlisihi minan nar. Itu yang pertama. Jika sekiranya seseorang itu dia ada melakukan dosa besar, maka Al-Quran akan beri syafaat untuk membebaskannya daripada neraka. Takhlisi minan nar. Itu yang pertama sekali. Syafaat Quran ini, syafaat ni dia bukan tolong. Tolong ni dia makna dia tolong. Maksudnya di akhirat ni tak ada orang boleh tolong siapa. Dia tak ada apa-apa. Di dunia ni Allah Taala bagi harta, Allah Taala bagi ikhtiar, Allah Taala bagi benda dekat kita, kita boleh tolong dengan duit, dengan kudrat kita dan sebagainya. Tapi di akhirat ni tuan-tuan sekalian, Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Dia saja yang memiliki. Malik Yaumiddin. Ada bacaan kata Malik Yaumiddin, ada bacaan Malik Yaumiddin. Kalau bacaan Malik tak ada alif, itu dia panggil raja. Raja pada hari pembalasan. Kalau dengan alif, Malik Yaumiddin, macam kita bacalah bacaan Qira'ah Hafaz Asim, maknanya pemilik dia panggil, yang memiliki. Mana yang lain itu tak ada milik. Maka orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu, dia tak boleh beri sesuatu. Dia sendiri pun hadir kosong. Jadi macam mana nak tolong orang lain? Maka sebab itu yang boleh menolong kita Allah Ta'ala saja. Namun di sana Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang boleh recommend, yang boleh Allah Ta'ala bagi. Dia boleh buka mulut, dia boleh bagi syafaat. Jadi Quran ni tuan-tuan sekalian, di antara yang Allah Ta'ala bagi hak
untuk memberi syafaat selain daripada nabi-nabi, selain daripada orang saleh ialah Al-Quran. Tapi Quran ni, kata Nabi lah hadis ini, dia akan beri syafaat li ashabihi. Walaupun di awal hadis Nabi SAW sebut baca, iqra'ul Quran, baca Quran. Tapi di hujung hadis Nabi tak sebut Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li qura'ihi, untuk pembaca-pembacanya. Dia tak sebut begitu pula, dia sebut li ashabi, untuk teman-teman Quran. Jadi di antara tabiat teman tuan-tuan sekalian ni, bukan dia selalu bersama, tapi setia. Setia ni dia tidak khianat pada Quran dan tidak mengkhianati pada Al-Quran. Jadi sebab itu para ulama yang mentafsirkan ashabul Quran ini, bukan saja orang itu dia baca Quran, tapi dia memahami kehendak Al-Quran dan dia sentiasa patuh dengan Quran. Kalau dia tersilap, buat dosa dan sebagainya pun, dia akan minta ampun. Adapun ini yang menyebabkan kita rasa takut tuan-tuan sekalian. Kita memang takut. Tapi kalau tak takut, itu yang duk jadi seronok, syok gitu. Buat dosa tak takut. Rajin baca Quran, tak apa, kita rajin baca Quran, tak apa. Nanti Quran akan beri syafaat dekat kita. Tapi ulama-ulama dia tak urai begitu. Dia tak urai, kata baca Quran saja itu sudah memadai. Kata mereka, dia panggil apa ni tuan-tuan sekalian, iaitu orang yang bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi juga dia juga beramal dengan Quran. Fa inna ma yaqra'ul Quran, dan syarah ni dia sebut, dia kata orang yang baca Quran saja, walam ya'mal bihi, tapi dia tak beramal dengannya, dengan Quran, fa huwa hujjatun 'alaihi la lahu, maka ada kemungkinan Al-Quran akan mendakwanya, bukan menolongnya. Mana dia bercanggah dengan Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ala kulli hal, kita baca Quran, kita faham Quran, dan kemudian kita berusaha untuk beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Syafaat Quran ini, Al-Quran akan bebaskan dia daripada api neraka. Wa illam yakun alaihi dhunubun, jika dia tak ada dosa, dia hadir di sana dalam keadaan bersih, tidak ada dosa, syafa'a lahu fi tarfi'i darajatihi fil jannah. Al-Quran akan memberi syafaat untuk dia dalam mengangkat darjatnya dalam syurga. Mungkin dia berada dari segi tengok amalan, bila ditimbang, dia ni maknanya duduk dalam tahap yang bawah. Tapi dengan adanya syafaat daripada Al-Quranul Karim, maka Al-Quran akan mengangkat darjatnya dalam syurga. Itulah tuan-tuan sekalian, sebuah sedikit kita mengurai hadis yang pertama. Hadis yang kedua tuan-tuan sekalian berkait dengan Quran ini. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamah bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima. Rawahu Muslim. Hadis tadi pun diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Hadis ini pun Imam Muslim juga. Imam Muslim, tuan-tuan sekalian, dia meninggal tahun 261 Hijrah. Sahih Muslim. Satu lagi Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari 256 Hijrah. Kita berkenalan sikitlah, sebuah sikit sebab kita baca hadis, kita berkenalan dengan ulama-ulama hadis. Kita mengaji fiqh, kita akan mendengar nama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kita mengaji tafsir, kita dengar nama Imam Tabari, Imam Ibn Katsir, Imam Mujahid, Imam tafsir. Jadi ulama-ulama dipanggil ulama-ulama salafus salih. Imam Bukhari tok guru Imam Muslim. Imam Bukhari tok guru Imam Muslim. Imam Ahmad tok guru Imam Bukhari.
Imam Syafi'i tok guru Imam Ahmad. Jadi mereka tu berangkai gitu. Imam Syafi'i pula tok guru dia Imam Malik. Maknanya dia ada kaitan tu. Dipanggil susulan guru. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mana alim ulama ini kita baca, nah kita sebut hadis, kalau tuan-tuan ingat Nabi SAW sebut al-mar'u ala man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu dia akan bersama orang yang dia kasih pada hari akhirat. Jadi apabila kita ni kasih kepada alim ulama ni, insya-Allah walaupun ilmu kita pun tak banyak, amalan kita pun tak banyak, mudah-mudahan dengan ada sifat kasih, kita akan, Allah Ta'ala akan himpunkan kita bersama mereka, insya-Allah. Hadis ini Nabi bersabda, kata Nawas bin Sam'an, sahabat Nabi. Ini pun kita tak apa nak kenal juga, Nawas bin Sam'an, sahabat Nabi. Abi Umamah tu rajin juga dengan Abi Umamah. Ada di sana seorang sahabat Nabi namanya An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an, akan didatangkan pada hari Al-Quran, hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi, akan dibawa Al-Quran wa ahlihi, dan juga ahli Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Siapa ahli Quran ini? Kata Nabi, iaitu orang-orang yang adalah mereka beramal dengannya semasa di dunia. Itu yang kita sebut tadi, tuan-tuan sekalian. Kalau sekadar baca Quran saja tak beramal ni, dia tak jadi ahli Quran.